Selamat datang belajar tentang percukaian. Cukai merupakan sumber kewangan yang utama bagi sesebuah kerajaan untuk mentadbir urus dan membangunkan negara. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti ini. Apakah cukai pendapatan? Cukai pendapatan merupakan sejenis cukai progresif yang mana kadar cukai semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Cukai pendapatan adalah cukai yang kamu perlu bayar kepada kerajaan. Okey, cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. So, pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti ini. So, pendapatan bercukai boleh dapat daripada jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan tahunan cukai. Okey, sekali lagi kita tengok pendapatan bercukai ialah dapat daripada jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan tahunan cukai. Okey, mari kita tengok apakah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, premium dan sebagainya. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, allowance petrol atau perjalanan, subsidi-subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup, keraian dan lain-lain. So, jumlah pendapatan ialah segala bentuk upah tidak termasuk allowance. Okey? So, sekarang kita tengok pengecualian cukai. Okey, apa maksud pengecualian cukai? Okey, pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had tertentu. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyanyang. Okey? Okey, ini adalah contoh-contoh semua pembelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Dan semuanya perlu dilulus oleh Menteri Kewangan. Jika pihak swasta atau pihak organisasi tidak dilulus oleh Menteri Kewangan, apa yang anda derma tidak boleh kira dalam pengecualian cukai. Okey, contohnya syarikat ABC. Syarikat ABC membina satu perpustakaan awam untuk komuniti. Tapi dia tidak daftar dengan Menteri Kewangan, dia tidak dilulus oleh Menteri Kewangan. Apa yang kamu derma kepada perpustakaan itu tidak boleh kira dalam pengecualian cukai. Okey. So, kat sini kita tengok hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan terhad dia adalah RM20,000. Jika anda derma RM30,000, apa yang kamu boleh tulis dekat sini adalah RM20,000. Apa yang boleh kira dalam pengecualian cukai adalah RM20,000 sahaja walaupun kamu pun dah derma RM30,000. Okey, satu contoh lagi, katakan anda derma kepada perpustakaan RM14, sebanyak RM14. Kamu boleh tulis dekat sini RM14. RM14 boleh kira dalam pengecualian cukai.
Okey. Maksimum dia sampai 20,000. Okey. Ada banyak lagi kamu boleh baca sendiri. Okey. Hadiah wang, kos nilai hadiah peralatan perubatan kepada kemudahan jagaan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Terhad dia pun 20,000 sahaja. Jika kat sini pun ada hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau Balai Seni Lukis Negeri pun boleh kira dalam pengecualian cukai. Okey. So, di sini kita ada pelepasan cukai. Pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau pembelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey, antaranya ialah caruman KWSP iaitu kumpulan wang simpanan pekerja ataupun rawatan perubatan ataupun yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. So, okey, mari kita tengok contoh pelepasan tahunan cukai. So, kita ada pelepasan cukai individu iaitu 9,000. Okey, yang itu untuk semua orang. So, yang ni semua ada perkara-perkara untuk pelepasan cukai. So, yang kedua kita tengok pembelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Terhad dia adalah 5,000 sahaja. Kita pun ada kat sini ataupun kita ada ni. Okey, untuk ibu dan bapa terhad dia 3,000. Okey. So, seorangnya 1,500. Okey, dalam satu keluarga seorang saja boleh isi. Sama ada kakak yang isi untuk ibu ataupun abang isi untuk bapa. So, hanya seorang je boleh isi untuk seorang. Okey, ataupun seorangnya isi untuk dua orang. Okey, satu family boleh terhad dia adalah 3,000. Okey, so kita ada juga perkara sokongan asas untuk kegunaan sendiri suami isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya. Okey, terhad dia 6,000. Kalau tak ada, jangan isi. So, individu yang kurang upaya boleh isi juga. Okey, so kalau bagi yuran pengajian sendirilah. Okey, terhad dia 7,000. Okey, perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, ibu, suami isteri atau anak, terhad dia 6,000. Okey. So, ada lagi contoh. Okay, ini adalah contoh pelepasan tahunan cukai. So, di sini ada perkara untuk gaya hidup. Okey, terhad dia adalah 2,500. Okey, ini pun gaya hidup juga, terhad dia 2,500. Okey, yang ini akan berubah tiap-tiap tahun. Okey, banyak lagi kamu boleh tengok. Terhad dia 1,000, terhad dia 3,000, terhad dia 8,000, terhad dia 4,000. Okey, dan seterusnya lah. So, ini juga adalah contoh pelepasan tahunan cukai. Kita ada insurans hanyat dan KWSP. So, kamu boleh tengok sama ada terhad dia 7,000 ataupun ni 7,000 juga. Bukan dua-duanya. Sama ada 7,000 ataupun 3,000 untuk yang ni, 4,000 untuk yang ni. Okey, banyak lagi lah kamu tengok. Ya. Perkokso. Okey, terhad dia 250. Tapi kadang-kadang syarikat akan tolong bayar. Okey, insurans pendidikan dan perubatan, terhad dia 3,000. Kalau kamu beri insurans lebih daripada 4,000, yang boleh pelepasan adalah 3,000 sahaja. Okey? Kita masih dalam topik pendapatan bercukai. So, untuk hitung pendapatan bercukai, kita kena ingat formula pendapatan bercukai, iaitu pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan tahunan cukai. So, kamu ingat lagi tak jumlah pendapatan? Jumlah pendapatan adalah segala upah
tanpa kira allowance. Okey, so mari kita tengok soalan dia. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, diberi bahawa allowance dia berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Okey, jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. So, hitungkan pendapatan bercukai. Okey, Encik Khairul. So, pendapatan bercukai adalah segala pendapatan yang dah tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan tahunan cukai. So, kita nampak ni, jumlah pendapatan adalah ni, pendapatan tahunan dia tolak dengan allowance dia. Okay, so kita dapat RM112,960. So, untuk pendapatan bercukai, ini adalah jumlah pendapatan tahunan. Okay, kita dah tolak ni, tolak dengan pengecualian cukai iaitu RM2,000. Okey, kemudian tolak pendapasan cukai iaitu RM22,500. So, kita dapat pendapatan bercukai. Pendapatan untuk kira cukai tu. Okey, pendapatan bercukai. Okay, selepas hitung pendapatan bercukai, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Okey, kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Ini adalah jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Di sini adalah pendapatan bercukai bagi 1 tahun. Okey, kalau pendapatan bercukai adalah bawah RM5,000, dia tak perlu bayar cukai. Tetapi dia perlu lapor di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, pendapatan dia semakin bertambah, kadar cukai akan semakin bertambah juga. So, lagi banyak gaji dia atau lagi banyak pendapatan bercukainya, lagi banyak dia kena bayar ke kerajaan. Okey, contohnya pendapatan bercukai cikgu adalah RM35,000. So, RM35,000 adalah di sini. Okey, RM20,000 yang pertama perlu bayar RM150. So, saya perlu bayar RM150 kepada kerajaan. Tapi iaitu untuk RM20,000 yang pertama. RM15,000 yang berikutnya perlu bayar RM450. RM450. So, total jumlah yang saya perlu bayar adalah RM600. Okey, so contoh lagi, kalau gaji kepada suami cikgu adalah RM25,000. Okey. Okey, suami cikgu RM25,000. Okey. So, RM20,000 yang pertama perlu bayar. Okey, RM20,000 yang pertama dia perlu bayar RM150. Kemudian RM5,000 yang berikutnya. Okey, RM5,000 yang berikutnya kita kena kira. Kira macam mana? Kita ikut kadar di sini iaitu 3%. So, RM5,000 darab dengan 3%. Okey, kita kena guna kalkulator kira ya. Selepas kira dengan kalkulator iaitu 150. Okey, 150. Yang ni kena bayar 150. So, jumlah yang perlu bayar adalah 300. Okey? Boleh. Okey ya. Satu yang kamu perlu ambil tahu ialah debit cukai.
Okay, mari kita tengok contoh yang kedua. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut. So, kat sini kita sudah ada pendapatan bercukai. So, sebelum ni kita kena kira. Okey, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Right? So, yang ni dia dah siap kira dah. Okey, dah kira. Yang sekarang ni dia ada satu maklumat baru iaitu zakat. Okey. So, sekarang kita kena rujuk kepada jadual kadar cukai pendapatan individu. So, gaji dia ada, bukan gaji dia ya, pendapatan bercukai dia adalah RM47,000 ke atas. So, di sinilah. Okey, di sini. Yang ni kita ambil yang ni. Okey. So, yang ketiga ni lah kan. Ni. RM47,000. Okey, di sini ya. Yang sama ya. Okey, dari jadual kita dapat ni. Okey, so RM30,000 yang pertama, dia kena bayar banyak ni. Okey, so dari sini, okay, we check over here. Dari sini, RM35,000 yang pertama, dia perlu bayar 600, tak payah kira. Okey, 600. So, kemudian kita kira RM47,531 tolak dengan RM35,000. Okey, kita dah tolak. Okey, tolak lah kan. Dapat dah. Yang ni RM12,531 kita kena kira. Okey, kita kena kira. 8%. So, dari sini 12,531 darab dengan 8%. Guna kalkulator. Okey, guna kalkulator kita dapat ni. Okey, kita dapat ni. So, apa yang dia perlu bayar adalah yang ni ya. Apa yang dia perlu bayar adalah yang ni dengan yang ni. Yang ni lah dia kira kat sini ya. 2. Yang ni adalah RM35,000 yang pertama. Jumlah dia banyak ni kan? So, tolak dengan RM35,000 yang pertama. Kemudian dia dapat ni. Ini yang kena kira. Yang berikutnya kena kira. So, lepas kita kira. Okey, lepas kita kira semua. Okey. Ini tambah dengan ni. Okey, apa yang sepatut kena bayar? Okey, tambah dengan ni. Okey. So, ini adalah zakat kan? Zakat adalah debit cukai. Okey, debit maksudnya boleh tolak lah. So, tolak dengan 280. Okey, nampak? Dia tolak. So, debit cukai. Nampak ke? Okey, yang pertama ni adalah cukai dasar. Yang pertama ni. Yang tak payah kira. Ambil ni. Yang kedua ni, dia kena kira. Lepas tolak, kita kira. Okey, lepas tu kita tambah. Okey, kemudian tolak dengan debit cukai. So, ini adalah cukai pendapatan. Cukai pendapatan adalah cukai yang kamu perlu bayar kepada kerajaan. Okey, melalui lembaga hasil dalam negeri. Okey. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. So, ingat lagi ke? Apa tu pendapatan tahunan? Okey, so beliau telah mendemakan 300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, so pelepasan cukai individu iaitu RM9,000. Okey, untuk semua orang dapat. Tolak RM9,000. So, di sini Encik Chan ada insuran hanyat dan KWSP iaitu RM5,800. Okey. Insuran perubatan RM1,700. Yuran pengajian sendiri RM4,000. Okey. So, soalan dia. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan
bagi tahun tersebut dengan mengambil kira debit cukai sekiranya layak. So, ingat lagi tak apa tu debit cukai? Okey, debit cukai untuk mengkurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, so sesiapa pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000, dia akan dapat debit cukai. Okey, kita kena tolak dulu. Okey, sama ada Encik Chan ni layak ke tidak layak. Okey, so kita kena kira pendapatan bercukai dahulu. So, jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai iaitu derma. Apa yang dia derma? Okey, derma 300 tolaklah. Pelepasan cukai, yang ni semua. Cikgu dah tunjuk banyak tadi. Okey, yang ni semua kita tolak. Okay, then dia dapat RM31,970. So, kurang daripada RM35,000. Okay, so kurang daripada RM35,000, dia layak lah kan? So, kita tengok dari jadual kadar cukai pendapatan individu. Okay, so dekat sini. Okay, yang manakah yang kita ambil untuk kira untuk pendapatan bercukai Encik Chan? Yang ni kan, kurang daripada 35,000. So, apa yang kita nak guna nanti adalah 3%. Kadar yang kita nak guna nanti adalah 3%. So, dekat sini, okay, yang ni cikgu ambil dari buku teks ya. Okay, so, mari kita kira. So, 20,000 yang pertama, dari sini ya. Dari sini, 20,000 yang pertama adalah 150. Okay. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita kena kira lah. Okey, yang kedua. Okey, jumlah dia adalah RM31,970. Tolak dengan 20,000 lah. Okey, tolak dengan 20,000 dan kita tolak. Okey. Yang ini kita kena kira. Yang ini kita kena kira 3%. Yang ni lepas tolak ini darab dengan 3%. Okey. Darab 3% dan kita dapat ni. So, apa yang perlu bayar? Okey, adalah di sini. Tapi sebab pendapatan bercukainya kurang daripada 35,000. Okey. So, dia dah layak lah. Dapat RM400. Debit RM400. So, kalau pendapatan bercukai yang kurang daripada 35,000, dia layak dapat 400. So, tambah 2 ni, tolak dengan 400. Yang kita dapat. Okey? Boleh? Okey. Dan kita dapat cukai pendapatan. Kembali untuk pengiraan cukai pendapatan. So, yang pertama, kamu kena hitung pendapatan bercukai. Okey, ingat tak persamaan pendapatan bercukai? Iaitu jumlah pendapat tahunan yang tidak termasuk allowance, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Okey, so selepas kita dapat pendapatan bercukai, kita kena hitung cukai pendapatan. Cukai pendapatan ini kita kena ikut jadual kadar cukai pendapatan. Okey, kemudian kita kena ingat debit cukai. Sesiapa yang dapat pendapatan bercukai tu kurang daripada RM35,000, dia layak tolak cukai, debit cukai 400. Kemudian then kita dah boleh carilah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey?